أعوذ بالله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang ikut kuliah dari IG, mungkin kamu nampak saya minum pakai tangan kiri, tapi itu salah. Sangka baik. Ini tangan kanan saya, tapi kerana buat live ini secara selfie, akan nampak kanan saya kiri. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وصفوة الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Saudara kita Ridwan lama tak jumpa. Naam. Dari Pulau Pinang. Ahlan wa sahlan. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم إني والحاضرين والحاضرات نسألك لنا ولهم ولأهالينا وذرارينا وحبابنا وطلابنا ومن يتابعنا العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. آمين آمين يا رب العالمين. طيب، أما بعد muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kuliah sirah dan syama'il. Moga-moga insya-Allah kita dapat menampakkan ilmu dan cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita masih juga bincang tentang tawanan Beram Badar Al-Kubra. Dan hari ini siri yang ke-27. Akan menceritakan tentang Beram Badar. Tentang tawanan Beram Badar. Dan kita telah sampai kepada Al-As ibn Rabi'. Al-As ibn Rabi' ini suami Sayyidatna Zainab, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau di waktu itu belum lagi masuk Islam. Dan kita telah cerita bahawasanya Rasulullah bebaskan dia dan maafkan dia, tidak perlu bayar apa-apa. Tetapi dengan syarat bahawasanya dia kena izinkan dan lepaskan Zainab anak Rasulullah berhijrah kepada Al-Madinah. Maka Al-As bin Rabi' radhiyallahu anhu, kerana dia masuk Islam lepas tu, beliau setuju dan dia janji Rasulullah yang dia akan lepaskan isterinya, iaitu Zainab anak Rasulullah, supaya dia berhijrah kepada Al-Madinah. Sebab sebelum itu Al-As bin Rabi' tidak melepaskan, tidak mengizinkan Zainab berhijrah kepada Al-Madinah. Tetapi selepas Rasulullah
mensyaratkan atas dia ketika dibebaskan selepas dia menjadi tawanan Perang Badar untuk melepaskan Zainab berhijrah kepada Al-Madinah, maka Al-As bin Rabi' pulang kepada Makkah dan beliau terus memberi perintah atau keizinan kepada Zainab anak Rasulullah supaya dia berhijrah kepada Al-Madinah. Dan Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha sangat rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rindu kepada adik-beradik dia, rindu kepada keluarga, kepada ayahnya. Tetapi dia terpaksa duduk di Makkah ikut suami dia yang tidak mengizinkan dia. Selepas Al-As bin Rabi' sampai kepada Makkah, dikata kepada Zainab, silakan wahai Zainab, wahai isteriku, ikutlah ayah kamu. Boleh kamu berhijrah kepada Al-Madinah. Maka Zainab di waktu itu terus menyediakan diri dia, dia siapkan diri dia dan Al-As bin Rabi' dia sediakan adik dia, macam yakni adik ipar Zainab anak Rasulullah. Dia suruh adik dia sediakan satu unta supaya Zainab naik atasnya, dan kamu wahai adikku teman dia, teman Zainab sehingga dia sampai dengan selamat kepada Al-Madinah, jumpa ayah dia yaitu Rasulullah. Adik Ar-Rabi' iaitu adik ipar Zainab itu namanya Kinanah. Kinanah ini dia keluar dengan Zainab di waktu siang. Semua ahli Makkah nampak dan tahu. Dan ahli Makkah di waktu itu mereka masih merasa dendam dan sedih kerana Rasulullah menang atas mereka, kerana mereka kalah di Perang Badar. Maka mereka semua bising di Makkah, mana boleh kita lepaskan anak Muhammad keluar daripada Makkah begitu je, macam tu, macam tenang, kita tidak menghalangkan dia. Nanti apa yang masyarakat lain akan kata tentang kita? Orang Arab yang lain akan kata kita ni dah dihinakan oleh Muhammad sampai dia ambil anak dia daripada Makkah macam senang, macam tu depan mata kita semua. Itu adalah kehinaan yang begitu teruk bagi kita. Orang Makkah kata macam tu. Jadi apa yang mereka rancang? Mereka keluar mencarinya untuk menghalangkan Zainab berhijrah kepada ayahnya iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang pertama sampai kepada sana ramai yang keluar cari. Tapi orang yang pertama sampai dan jumpa Zainab, dia atas unta, dan atas unta tu ada macam bunduk. Ini biasa di Arab dahulu. Kalau perempuan itu perempuan yang mulia, yang hebat, yang mulia, mereka dia tidak naik atas unta begitu macam orang lain, macam biasa, tak ada apa-apa yang menutupkan dia. Jadi mereka sediakan haudaj. Apa haudaj tu? Haudaj itu macam bunduk kecil tapi ringan. Mereka basahnya atas unta. Maka perempuan tu dia masuk di dalam haudaj tu, supaya orang di tengah jalan kanan kiri yang teman dia pun tak melihat dan tak pandang kepada dia. Macam sekarang macam dalam kereta. Lebih kurang macam dalam kereta, ada tingkap, tutup, orang yang luar tak nampak dalamnya. Jadi Sayyidatina Zainab kerana dia anak Rasulullah, perempuan yang mulia, maka mereka sediakan haudaj untuk dia atas unta. Tetapi ada satu lelaki yang begitu hatinya dendam dan jahat daripada orang kafir. Namanya Hibar bin Al-Aswad. Tapi Hibar bin Al-Aswad ni lepas tu dia masuk Islam radhiyallahu anhu. Tapi waktu tu dia buat kerja yang tidak elok, yang kejam, yang jahat, yang kasar.
Apa yang dia buat? Dia lepas dia nampak Zainab atas haudajnya, atas untanya, dan Sayyidatina Zainab anak Rasulullah waktu tu sedang hamil. Di waktu tu dia sedang hamil. Maka Habbar bin al-Aswad itu, atau Habbar bin al-Aswad, dia cucuk unta tu supaya dia lari dan bergerak dengan laju supaya Zainab anak Rasulullah jatuh daripada unta tu. Na'udzubillah min zalik. Yani dendam kepada Rasulullah sampai mengganggu anak perempuannya. Begitulah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ujian. Hatta keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat diganggu oleh lelaki-lelaki jahat, semua kerana mereka ingin membalas dendam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Banyak daripada ujian-ujian yang macam ni yang Rasulullah menghadapinya, Rasulullah dapatkannya, keluarga Rasulullah dapatkannya. Yani hatta 10 berseratus atau 1 bersepuluh berseratus pun kita tak dapatkan sebenarnya. Subhanallah. Alhamdulillah. Kita alhamdulillah kerana Allah tidak mengujikan kita. Iman kita lemah. Tapi kita kena ingatkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa. Jangan kita lupa Rasulullah. Jihad Rasulullah, mujahadah Rasulullah, sabar Rasulullah, ujian yang Rasulullah dapatkan, subhanallah, di dunia. Keluarga Rasulullah pun dapatkan ujian. Isteri-isteri Rasulullah dan anak-anak Rasulullah semua dapat ujian. Daripada siapa? Daripada orang yang dendam kepada Rasulullah SAW. Mereka ganggu Rasulullah. Ganggu isteri-isteri Rasulullah. Ganggu anak-anak Rasulullah. Bukan anak lelaki, anak perempuan pun Rasulullah mereka ganggukan. Selepas dia mencucuk unta yang Sayyidatina Zainab duduk di atasnya, iaitu haudaj. Ada orang tulis haudaj macam orang kahwin zaman dulu, naikkan. Ini lebih kurang. Haudaj tu pun dia ringan. Dia kalau unta gerak, digoyang. Yani, tapi dia tutup kanan kiri, depan. Orang yang luar tak boleh nampak dalam. Kalau dibuka macam lansir macam tu, buka baru orang nampak. Lebih kurang macam tu. Hatta Sayyidatina Aisyah, kalau Rasulullah pergi kepada haji atau kepada umrah atau keluar musafir, dia keluar sekali dengan sahabat. Di zaman dahulu tak ada kereta macam sekarang, tutup. Jadi Rasulullah sediakan unta untuk Aisyah, tapi ada haudaj. Haudaj itu orang lain tak nampak Aisyah. Dia musafir sekali tapi orang tak nampak. Jadi itu biasanya keluarga-keluarga yang mulia, yang hebat, mereka yang buat begitu. Supaya menjaga maruah dan aurat mereka. Walhasil, selepas Habbar itu mencucuk unta Sayyidatina Zainab, unta itu lompat dan bergerak dengan secara dan tak terkawal. Sehingga Sayyidatina Zainab yang sedang hamil radhiyallahu anha terjatuh daripada unta tersebut. Dan terjatuh dengan secara yang berat dan kuat. Jatuh dengan kuat sehingga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di waktu itu gugur Sayyidatina Zainab. Sayyidatina Zainab anak Rasulullah digugur hamilnya di waktu itu. Ditinggal basi, ditinggal bedang macam tu. Boleh bayang tak? Seorang wanita dia bolehlah dapat rasa macam mana perasaannya. Jatuh sampai gugur waktu hamil. Seorang wanita yang dihamil, yang dirasa macam mana sakit waktu hamil, dia boleh dapat rasa macam mana perasaan Sayyidatina Zainab anak Rasulullah SAW waktu itu. La ilaha illallah. Waktu itu Kinanah itu adik ipar Zainab yang nak teman dia, hantar dia kepada Madinah. Waktu itu dia rasa marah.
Dia rasa marah kepada orang Quraisy yang jahat ni, yang sampai yang dah tak ada maruah, tak ada akhlak, sampai mengganggu anak perempuan Rasulullah sebab mereka dendam kepada Rasulullah. Hatta di sisi orang Arab, perkara tu pun malu, aib, tak bagus, tak bermaruah kalau ganggu perempuan sebab dendam kepada ayah dia atau abang dia. Sebab perempuan yang lemah macam tu. Jadi perkara tu tak bermaruah, tetapi kalau dendam itu dah melambau, orang dah takkan ada fikir tentang maruah, tentang malu, tentang hudud, tentang batasan, tentang akhlak, tentang agama, tentang akhirat. Orang kalau dah dendam dan dendamnya melambau, dia takkan fikir tentang perkara tu semua. Semua perkara itu dia akan baling ke tepi waktu dia dendam dengan melambau. Sebab itu agama Islam ini ajar kita, kalau kita musuh kepada siapa-siapa, jangan kita melambau. Dan kalau kita cinta juga kepada siapa-siapa, jangan sehingga melambau. Kita kena wasatiyah, yakni bertengahan. Ahbib habibaka haunan ma'. Nabi SAW bersabda, cintalah kepada kekasih kamu, tapi dengan sederhana, belahan-belahan. Sebab apa? Nabi SAW kata, tidak mustahil nanti di satu hari kekasih kamu ni yang kamu sayangnya sangat itu boleh tukar jadi musuh kamu. Dan terbalik juga, musuhlah kepada musuh kamu, bencilah kepada musuh kamu tu dengan sederhana, belahan-belahan. Jangan sampai melawan, jangan benci dengan habis-habisan. Sebab apa? Nabi SAW bersabda, sekerana mungkin nanti yang kau benci ini, dia yang akan kekasih kamu dan dia yang akan bantu dan akan jadi baik dengan kamu. Sebab itu, Hibar bin Al-Aswad ini dijatuhkan Sayyidatina Zainab kerana dia dendam kepada Rasulullah, sampai Sayyidatina Zainab gugur anak yang ada di dalam perutnya. Waktu itu Kinanah itu adik ipar dia, dah tak boleh berkawal, dia rasa geram dengan lelaki yang kurang ajar ini. Dia keluarkan pemenah dia, kemudian dia keluarkan baran memenah, dia menunjukkannya kepada arah mereka, lelaki yang dari Quraisy. Dia kata, siapa-siapa nak dekat lagi daripada aku, daripada Zainab, aku akan memenah kepadanya. Dan engkau dah tahu aku ini tak pernah salah kalau aku memenah. Yakni setiap kali dia akan main memenah, dia akan kena satu lelaki dari mereka. Tapi tiba-tiba datangnya Abu Sufyan. Tiba-tiba datangnya Abu Sufyan. Abu Sufyan radhiyallahu anhu, sebab dia masuk Islam nanti. Semua orang kafir ni yang kadang-kadang jahat, awal-awal jahat, lepas tu masuk Islam juga. Abu Sufyan dia tegur Kinanah, dia kata, kau berhentikanlah memenah kamu ni. Jangan kena kita dengan main menah kamu ni. Sabar, tenang, tunggu kita bincang terlebih dahulu. Dia kata, apa yang kita nak bincang? Yang perempuan ni dah gugur dah dengan perbuatan jahat kawan kamu ni. Dia kata, kita tak ada masalah untuk Zainab ni ikut ayah dia Muhammad pergi kepada Madinah, tak apa. Kita pun tak ada apa-apa faedah kalau kita nak mempertahankan Zainab di sini, di Makkah. Cuma kamu keluarkan dia dengan cara salah. Kamu keluarkan dia, dia tinggal sian. Di tengah hari, di sian macam tu, depan mata orang semua. Macam kamu syabar kita. Macam kamu hina kita sekarang, orang Makkah. Apa yang orang Arab, yani Abu Sufyan waktu jahiliyah, dia fikir, pemikirannya pun jahiliyah. Dia fikir apa yang orang cakap, tu je. Itu masalah, itu yang mereka risau. Apa yang orang cakap. Nanti dia suruhlah Kinanah tu, dia kata, kamu kembalikanlah Zainab ni pulang kepada Makkah sekarang. Nanti di tengah malam, di waktu gelap, kau bawa dia, keluarkan dia, bawa dia kepada Madinah. Ikut ayah dia Muhammad. Tapi jangan keluarkan dia depan mata kita macam tu. Seolah-olah kamu mencabar kepada kita.
Dan kamu tahu pun, barulah Muhammad bunuh orang-orang kita, menang di Perang Badar. Kita belum lagi habis sedih tentang orang kita. Janganlah tambahkan kehinaan ini lagi. Jadi Kinana dia kata, okey, tak payah bening kepala. Baik, saya pulangkan Zainab sekarang kepada Makkah. Okey Zainab, jom. Lagipun dah gugur, balik rehat sekejap. 2 hari, 3 hari lepas tu, lepas dia dah rehat sikit, tenang sikit lepas gugur, barulah Kinanah itu keluarkan Zainab anak Rasulullah SAW kali yang kedua untuk menghantarkan dia kepada Al-Madinah. Tetapi di waktu itu subhanallah, Rasulullah SAW sudah menghantarkan 2 sahabat Nabi SAW untuk mengambil Sayyidatina Zainab daripada Makkah. Mereka teman dia dari Makkah sampai Madinah, iaitu Zaid bin Harithah dan satu lelaki daripada Al-Ansar. Dan ketika Rasulullah SAW menyuruh Zaid untuk pergi kepada Makkah untuk membawa Zainab datang kepada Al-Madinah, Rasulullah bagi Zaid bin Harithah tanda. Dia bagi dia tanda. Bagi dia cincin. Dia kata, pergi sampai Makkah, sebab Zaid takut juga kalau masuk Makkah. Kalau masuk Makkah, dia akan dibunuhlah oleh orang Quraisy. Orang Quraisy akan bunuh dia. Sebab baru orang Islam menang kepada atas orang kafir. Rasulullah kata kepada Zaid, kalau kamu sampai kepada Makkah, kamu bagilah cincin ni kepada Zainab. Melalui siapa-siapa yang kamu percaya, kalau Zainab dapat melihat cincin aku ni, dia akan tahu tandanya, dia akan tahu aku dah hantar orang ambil dia. Jadi dia akan keluar, ambil dia, lari datang kepada Madinah. Selepas Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu dengan seorang lelaki dari Al-Ansar sampai kepada luar Makkah, dia jumpa satu orang yang mengembala kambing, jaga kambing. Maka Zaid tanya dia, si Fulan, boleh aku tanya? Dia kata, boleh. Engkau menjaga kambing ini, kambing siapa? Siapa punya kambing ini yang kau mengembalanya? Dia kata, kambing ini Zainab anak Muhammad punya. Orang tu orang kafir pun, dia kata anak Muhammad bukan Rasulullah. Maka Zaid dia terus rasa seronok. Alhamdulillah, baguslah. Dapat jumpa, bekerja Zainab. Jadi senanglah nak sampai kepada Zainab. Jadi dia kata, okey, duduk-duduk di sini nak sembang sikit. Nanti mereka sembanglah sama dia. Cakap, janganlah bagi tahu siapa-siapa, kita nak ambil Zainab. Nanti orang kafir ni pula akan bunuh kita macam tu. Nanti dia kata, boleh aku percaya kamu? Dia kata, okey, apa? Ambil cincin ini. Cincin ni Muhammad punya. Bagi kepada Zainab. Dia akan faham. Dia kata, okey, baik. Lepas habis, pulang kepada rumah. Dia jumpalah Zainab. Zainab tuan dia. Dia macam abdi Zainab radhiyallahu anha. Lepas dia datang kepada Zainab, masukkan kambing di tempatnya. Dia bagi cincin dia yang diam je kepada Zainab. Lepas Zainab melihat kepada cincin itu, dia kata, siapa yang memberi kepada kamu cincin ini? Dari mana kamu jumpa? Dia kata ada seorang lelaki di luar, di sana, di luar Makkah. Duduk sembunyi, takut daripada ahli Makkah. Dia suruh saya bagi kamu cincin ni. Dia kata, di mana kamu tinggalkan dia? Tunjuklah saya lokasi ni. Tunjukkanlah saya di mana tempat dia. Nanti dia tunjuk, dia kata di tempat sana. Dia kata, okey. Jalan depan saya, tunjuk saya sampai mana tempat dia. Di tengah malam tu. Dia tengah malam lepas 2-3 hari macam tu. Lepas dia keluar kepada tempat Sayyidina Zaid, tiba-tiba Sayyidina Zaid nampak ada orang datang dari jauh. Sehingga dia dah dekat, dia nampak itu Zainab, anak Rasulullah SAW. Jadi dia kata dengan dia, cepat-cepat kita berak sebelum orang kafir berasan tentang kita. Lepas itu, Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, kerana ia sangat takut untuk Zainab dan sangat ingin melindungikan Zainab daripada apa-apa kejahatan yang boleh berlaku untuk dia.
Zaid bin Harithah suruh Zainab, kamu naik depan saya sini, atas unta yang depan saya, dan jalan depan saya. Sebab apa? Dia takut kalau ada siapa-siapa datang dari belakang, dan kalau siapa-siapa memenah dari belakang, biar Zaid yang kena, bukan Zainab. Tetapi Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha, yakni luar biasa cara dia menjaga maruah dan malu. Dia kata, tidaklah wahai Zaid, lakin irkab anta baina yaday. Akan tetapi kamulah yang naik atas aku. Yakni Sayyidatina Zainab malu. Dia yang jalan depan Zaid radhiyallahu anha. Takut sebab Zaid akan melihat kepada dia. Jadi dia rasa malu. Sayyidatina Zainab anak Rasulullah SAW. Biasalah dia malu. Biasalah dia menjaga maruah. Biasalah menjaga akhlak. Sebab apa? Dia anak siapa? Siapa yang mendidikkan dia? Dia dari rumah mana? Dari rumah siapa? Dari rumah Rasulullah SAW. Sebab itu dia boleh membahayakan diri dia pun. Dia kata apa? Kalau ada siapa-siapa dari belakang nak buat apa-apa, memenah ke apa-apa, biar. Tapi aku rasa malu sangat nak naik depan mata kamu. Kamu nampak saya, nanti kita dia tinggal jalan, saya jalan depan kamu, nanti kamu akan nampak saya. Jadi kamulah ya wahai Zaid naik atas unta tu, jalan depan saya. Saya akan jalan ikut belakang kamu. Masya Allah. Tabarakallah. Akhlak yang baik, akhlak yang tinggi, dan malu yang luar biasa. Dan malu itu menghiasikan seorang wanita. Seorang wanita tu hiasannya, kecantikannya, jika ia mempunyai sifat malu. Jika dia mempunyai sifat malu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Nabi SAW bersabda, Al-haya'u kulluhu khair. Sifat malu semuanya baik. Sifat malu semuanya baik. Dan sifat malu itu sebahagian daripada iman. Siapa-siapa yang tidak merasa malu, khususnya kalau perempuan, maka itu maknanya dia tidak mempunyai iman dalam hatinya. Atau imannya kurang kepada Allah. Kepercayaan dia kepada Allah, kepada akhirat, kepada Rasulullah, kurang sangat. Kerana apa? Kerana dia tidak mempunyai sifat malu. Dia boleh gelak di depan lelaki-lelaki yang lain. Dia boleh jalan dengan cara yang tidak sesuai di depan lelaki yang lain. Dia boleh menjerit suara dia di depan lelaki-lelaki yang lain. Macam tu. Jadi, seorang wanita dia kena belajar lah macam mana cara anak-anak Rasulullah. Seperti Sayyidatina Zainab ini. Hatta anak jalan depan lelaki supaya lelaki tidak melihat kepadanya. Walaupun lelaki itu sahabat ayahnya. Kawan baik ayah dia. Dan sahabat yang beramanah. Sayyidina Zaid mustahil akan khianat atau akan memandang kepada Zainab. Tetapi tetap Sayyidatina Zainab menjaga marwah dan malunya. Wahakadha. Dan Rasulullah SAW bersabda kerana Sayyidatina Zainab banyak ujiannya. Sayyidatina Zainab dia anak sulung Rasulullah SAW. Dia anak kakak yang besar. Jadi Rasulullah SAW merasa kesian kepada Zainab kerana banyak ujiannya di dunia ini. Dia kata, Zainabu afdalu banati. Zainab paling utama daripada anak-anakku semua. Antara anak-anakku perempuan semua, paling utama adalah Zainab. Usibat bi ay bisababi. Dia banyak mendapatkan ujian kerana aku. Sebab aku. Oleh sebab aku, dia banyak mendapatkan ujian. Banyak ujian Sayyidatina Zainab. Dalam rumah tangga, di tengah masyarakat, dengan jirannya, dalam kehidupannya, macam-macam dia dapat ujian. Nanti Nabi SAW merasa kesian dan mengambil hati dia. Dia kata, seolah-olah Nabi SAW minta maaf kepada Zainab. Dia kata, banyak kamu dapat ujian oleh saya. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi.
وهكذا. Moga-moga insya-Allah anak-anak kita, sifat mereka, akhlak mereka, sikap mereka seperti anak-anak Rasulullah SAW, seperti Sayyidatina Zainab, seperti Sayyidatina Ruqayyah, seperti Sayyidatina Ummu Kulthum, seperti Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha, dan seperti ibu mereka Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Alangkah buruknya jika anak perempuan kita akhlak mereka tidak mengikuti perempuan-perempuan seperti ini, iaitu anak Rasulullah, isteri Rasulullah. Siapakah contoh itu? Siapakah yang kita jadikannya contoh untuk anak-anak kita? Amat jauh rumah anak perempuan itu jika contohnya satu wanita yang tidak beriman kepada Allah, atau bukan muslimah, atau namanya muslimah tetapi keadaannya sangat serupa macam orang kafir. Berapa ramai anak-anak perempuan muslimah contohnya di dalam hidupnya bukan Sayyidatina Fatimah, bukan Sayyidatina Zainab, bukan Sayyidatina Ummu Kulthum, bukan Sayyidatina Ruqayyah, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana di hari kiamat mereka ingin bertemu dengan mereka ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Nabi SAW bersabda, seseorang itu nanti di hari kiamat dia akan bersama orang yang dia cintai. Jadi kita kena tengok kita cinta siapa. Anak kita juga, kita kena cek hati mereka cinta apa. Cinta siapa? Isteri kita, suami, ayah, ibu, anak lelaki, anak perempuan. Mereka cinta siapa? Kita kena cek, kita kena pastikan. Kita tengok anak kita cinta kepada siapa? Siapa yang dia suka sebut setiap hari? Siapa yang dia suka tengok setiap hari? Siapa yang dia suka cerita tentangnya setiap hari? Itu tanda cinta. Kalau dia hari-hari cerita tentang Rasulullah, itu tanda cinta. Sebab man ahabba syai' aktsara min dzikrih. Barang siapa yang mencintai sesuatu atau seseorang, dia akan banyak menyebutkan nama dia. Dia akan banyak mencerita tentang dia. Jadi kita tengoklah daripada tanda-tandanya anak kita cinta siapa. Kita kena risau kalau anak kita cinta pula orang kafir. Risau pula kalau di hari kiamat dia bermahsyar dengan orang kafir tu. Kita kena risau kalau anak kita suka meniru dalam pakaiannya, dalam cara kehidupannya, dalam cara dia bercakap orang yang bukan Islam. Dan cara itu perkara kadang-kadang langgar agama. Atau perkara itu tidak disetujui oleh agama, oleh Rasulullah SAW. Kita kena risau. Kita kena menangis. Kita kena bangun di tengah malam baca doa untuk anak kita. Semoga dia selamat. Semoga dia dilindungi oleh Allah. Semoga Allah bantu dia cepat. Kalau tidak, sangat bahaya. Risiko yang sangat tinggi untuk anak kita. Kalau dia meninggal dalam keadaan begitu, berhati-hati. Kalau dia di hari kiamat nanti bermahsyar bersama orang yang munafik atau orang fasik atau orang kafir, na'udzubillah. Sebab apa? Sebab dia di dalam dunia ini hatinya kuat mencintai golongan itu atau orang itu. Sebab itu ulama berkata, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang akan bermahsyar bersama orang yang dia cintai walaupun dia meninggal di dalam Ka'bah. Walaupun di dalam Ka'bah dia meninggal, Allah akan tengok hatinya itu yang lebih penting. Bukan mana dia meninggal. Yang penting hatinya. Waktu dia meninggal, mencintai siapa? Bawa dia kepada mereka. Ikut. Sebab itu Nabi SAW dia kata, ada ramai orang daripada umat ini yang datang di akhir zaman, dia kata Nabi di hari kiamat, mereka akan ikut Fir'aun. Oh, Fir'aun. Fir'aun bila? Sebelum 30 tahun, sebelum 3,000 tahun. 3,000 tahun. Atau 5,000 tahun. Fir'aun. Kenapa pula dengan Fir'aun? Nabi SAW dia kata, kerana sifatnya sama.
sikapnya sama. Jadi ada bagian orang daripada umat ini yang dicipta oleh Allah di akhir zaman, tapi kerana tashabahat qulubuhum, hati mereka serupa, macam sebiji, serupa, sama-sama hati mereka, perangai mereka sama, sikap mereka sama, nanti di hari mahsyar, di atas muka bumi mahsyar, nanti di hari kiamat, tiba-tiba dia pergi ikut Fir'aun pula. Yang bukan daripada umat ni pun. Tiba-tiba ikut Qarun, orang yang sombong dengan hartanya, orang yang rasa hartanya yang dia dapat itu semua oleh kebijaksanaan dia, oleh ilmu dia, oleh kerana dia bijak, bukan kerana Allah yang bagi kepadanya. Kalau dia fikir begitu, siap-siap. Nanti di hari kiamat, tiba-tiba kamu ikut Qarun, na'udzubillah. Yang di dunia ini dia adalah contoh untuk orang kaya yang sombong dengan kekayaan mereka. Orang yang zalim, dia akan bermahsyar dengan Fir'aun. Orang yang dendam, orang yang hasad, orang yang jahat, dia akan bermahsyar juga dengan golongan mereka itu. Golongan Fir'aun, golongan syaitan, golongan Qarun, golongan An-Namrud, golongan Ad, golongan Thamud. Mereka itu semua yang jahat-jahat di dunia. Walaupun mereka berada di umat yang terakhir di akhir zaman. Dan subhanallah, orang yang hatinya cinta kepada Rasulullah, wanita-wanita yang cinta kepada Sayyidatina Khadijah, hari-hari dia sebut Khadijah. Selalu dengar tentang Khadijah. Selalu nak baca sirah Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah. Selalu dia nak baca tentang mereka. Selalu dia nak dengar sirah mereka. Selalu dia rasa tenang hatinya kalau dengar cerita dan kisah-kisah mereka. Dia cari, sungguh-sungguh cari kitab dan cari yang cerita tentang Sayyidatina Fatimah, Ummahatul Mukminin, isteri-isteri Rasulullah, anak-anak Rasulullah, wanita-wanita yang salihah. Inilah tanda hati kita cinta kepada mereka. Kalau kita cari kisah mereka, kita cari sejarah mereka, kita belajar tentang mereka, kita ikut mereka. Kalau hati kita begitu, cinta kepada mereka, sayang mereka, ikut mereka, hatta, ambillah khabar gembira ni, hatta kalau amalan kita, kalau ibadah kita tidak sama seperti ibadah mereka, seperti amalan mereka, tapi tetap di hari kiamat kita akan bersama mereka. Kita akan teman mereka. Walaupun amalan kita tidak sama. Yang penting kita sudah usaha dengan bersungguh-sungguh. Dengan segala sungguhan. Untuk mendapatkan, untuk mengikuti mereka dan beramal dan kuduahkan mereka untuk kita, maka kita akan bersama mereka insya-Allah. Sekali dengan perasaan cinta, kita insya-Allah akan bersama mereka nanti di hari kiamat. Dan Nabi SAW bersabda kepada Sayyidatina Aisyah, dia kata, "Ya Aisyah, al-wail liman la yara hadzal wajh." Celakalah orang yang tidak melihat kepada wajahku ini di hari kiamat. Dan orang yang munafik, orang yang fasik, orang yang kafir, orang yang jahat, ahli api neraka, memang tak akan dapat melihat kepada wajah Rasulullah. Hanya orang yang cinta kepada Rasulullah. Hanya orang yang baik saja. Hanya orang yang hatinya bersih, hatinya jernih, hatinya bercahaya, hatinya tak ada dendam, hatinya tak ada dengki, hatinya tak ada hasad, hatinya tak ada sombong, hatinya tak ada zalim. Ini sahaja yang akan dapat melihat kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Dan hanya orang yang dapat melihat kepada wajah Rasulullah, mereka lah sahaja yang akan dapat masuk kepada syurga, dapat minum daripada tangan Rasulullah dari telaga Al-Kautsar, dapat dipandang oleh Rasulullah, melihat kepada wajah Rasulullah dan Rasulullah senyum kepada mereka. Sebab Rasulullah akan senyum kepada setiap satu muka daripada mereka yang akan masuk syurga Allah. Dan akan senyum kepada mereka, dan kita akan dapat rasa waktu dia senyum dan melihat kepada muka kita, dikenal kepada kita. Seolah-olah kita hidup bersama Rasulullah SAW. Semua itu kerana apa? Kerana memang kita waktu hidup, kita hidup bersama Rasulullah. Hari-hari kita dengar Rasulullah, sirah Rasulullah, kehidupan Nabi, sejarah Nabi, hadis Nabi SAW, ciri kisah-kisah isteri Rasulullah, anak-anak Rasulullah. Jadi memanglah di dalam hidup ini kita hidup bersama Rasulullah.
Sebab itu Allah SWT menggantikan kita dan membalas kepada kita, mengganjarkan untuk kita di hari kiamat, kita bersama Rasulullah juga. Seperti mana kita di dunia, kita bersama sirah Rasulullah, bersama sirah keluarga dan anak-anak Rasulullah, kita ikut mereka, Allah SWT gantikan sama. Seperti kamu di dunia bersama Rasulullah, di akhirat kamu bersama diri Rasulullah terus. Dan wanita bersama diri Sayyidatina Fatimah teruslah. Ikut Sayyidatina Fatimah, salam Sayyidatina Fatimah, duduk bersamanya. Ya Allah, apakah nikmat yang lebih besar daripada itu? Dan apakah permintaan dan cita-cita yang lagi mulia dan hebat daripada ini? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada di dunia. Tidak ada di dunia ini langsung perkara yang layak kita cita-cita dapatkannya seperti perkara ini. Perkara yang paling agung, yang paling mulia, yang luar biasa, yang kita boleh cita-citanya, kita boleh harap kita dapatkannya, mohon kita dapatkannya, iaitu ini. Dapat bersama Rasulullah, dapat bersama Sayyidatina Fatimah, bersama Sayyidatina Aisyah, bersama Sayyidatina Khadijah. Permintaan itu adalah permintaan yang paling mahal, permintaan yang paling mulia, permintaan yang paling agung. Tidak ada permintaan yang lebih dahsyat daripada permintaan ini. Iaitu apa? Apabila kita meminta daripada Allah, ya Allah, jadikanlah kita bersama Rasulullah di hari kiamat. Wanita, jadikanlah kita bersama Sayyidatina Fatimah, Khadijah, Aisyah dan yang lain-lain, bersama mereka di syurga, ya Allah. Inilah permintaan yang luar biasa. Dan kita kena ajarkan keluarga kita, mintalah permintaan itu. Kita kena ajarkanlah anak-anak perempuan kita dari kecil, yang mereka kena cinta dan sayang dan rindu kepada Sayyidatina Fatimah dan Ummahatul Mukminin, juga kepada isteri-isteri Rasulullah dan anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga insya-Allah kita diberikan insya-Allah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjadi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga, dan anak-anak kita yang perempuan, isteri kita, ibu kita, nenek kita, perempuan-perempuan keluarga kita, keturunan kita, insya-Allah semua bersama Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Aisyah, bersama Ummahatul Mukminin, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita semua dapat melihat kepada wajah mereka, dapat salam dan cium tangan mereka, kita dapat minum daripada telaga yang mereka jaga di syurga, kita dapat menziarahi dan duduk bersama mereka di dalam syurga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.